Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalika khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Itu ayat Quran. Surah An-Nur ayat 27. Allah sebut dalam ayat tu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan siapa pun pergi masuk dalam rumah orang yang bukan rumah dia. Siapa pun kalau nak masuk dalam rumah siapa-siapa pun, yang penting itu bukan rumah dia. Walau rumah abang dia, walau rumah kak dia, walau rumah adik dia, walau rumah siapa pun. Siapa yang nak pergi masuk rumah orang yang bukan rumah dia, hatta tasta'nisu, minta izin dulu. Tuan-tuan, kita nak pergi rumah dia, kita call dia. Kita nak pergi rumah dia, satu teks kita bagi dekat dia. Saya duk cadang nak pergi rumah, boleh ke? Pasal apa? Pasal orang dia bukan anytime dia available untuk terima tetamu. Masing-masing orang dengan masing-masing hal dalam rumah dia. Kadang-kadang dia tak available. Tentu kita celapak mai. Islam, benda kecil macam tu, Islam ambil kira. Sehingga disebut dalam Quran. Islam tak suka kita jadi Rambo, main serbu aja nak pergi rumah siapa pun. Islam ajak kita, bahkan Islam kata, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan hang masuk rumah siapa pun. Hatta tasta'nisu. Sehinggalah kamu minta izin dulu. Tanya dia boleh tak boleh dulu. Kalau dia kata okey, dia kata boleh, dia available untuk terima kita, wa tusallimu ala ahliha. Bila sampai, bagi salam dulu kat dia. Minta izin dengan bagi salam adalah dua benda yang berbeza. Bukan bila kita pergi, kita bagi salam, makna kita minta izin. No. Kita telefon dia minta nak pergi, itu minta izin. Dah dapat izin, sampai kita bagi salam. Itu ada untuk nak masuk dalam rumah orang. Siapa kata? Allah Subhanahu wa ta'ala kata benda ni dalam Al-Quran. Zalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Tuhan kata siapa yang boleh ikut adab ini, itu baik bagi dia. Bukan bagi dia sahaja, bagi orang yang dia nak bertamu juga. Itu juga baik bagi orang tu. La'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan hampa beringat. Tuhan kata. Dalam ayat berikutnya, ayat 28, Tuhan kata apa? Fa in lam tajidu fiha ahadan. Sambung ayat tadi. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Tuhan kata apa? Fa in lam tajidu fiha ahadan. Katalah hampa pergi satu rumah, orang tu tak ada dalam rumah. Tuan rumah tak ada dalam rumah. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jangan masuk sehinggalah hampa dapat hubungi tuan dia dan tuan dia bagi izin. Islam begitu menjaga adab-adab yang macam ni. Wa in qila lakum irji'u, katalah kita pi dan kita sampai, tuan rumah kata dekat kita, ni hang balik lain kali main lain boleh tak? Katalah tuan rumah kata macam tu. Jarang-jarang kita jumpa lah, kita dah sampai depan pagar dia, dia nak peramai kita. Jarang. Tapi kita tak tahu apa hal dalam rumah dia. Tahkah baru bergaduh laki bini? Tahkah tengah duk bergaduh laki bini? Kita pergi. Dia rasa tak senang dengan kehadiran kita. Dia kata irji'u. Pergi balik. Dia kata. Tuhan kata apa? Farji'u. Kalau tuan rumah kata balik, hang balik. Jangan duk buat tunggu, jangan pergi duduk dulu atas bangku garden di rumah dia, tengok ada ndui pinek duk berayun atas ndui rumah dia. Quran kata apa? Quran kata kalau hampir rumah tu tak ada orang, jangan masuk. Jangan duk tunggu. Dan kalau sekiranya tuan rumah ada, tuan rumah tak bersedia untuk terima kita, dia suruh balik, maka hendaklah hang balik. Huwa azka lakum. Itu lebih bersih bagi kamu. Tuhan kata. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang hampa buat, Tuhan Maha mengetahui. Hadis Nabi SAW banyak cerita tentang adab ziarah ni. Banyak hadis. Dan sebuah hadis riwayat daripada Qaladah bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Safwan bin Umayyah suruh dia pi jumpa Nabi
sallallahu alaihi wasallam kerana Safwan nak kirim sesuatu kepada Nabi. Safwan bin Umayyah, dia nak kirim benda kepada Nabi, dia suruh Kaladah tolong pergi hantar. Dia nak bagi apa? Dia nak bagi laban, susu. Dia nak bagi darabis, timun. Dia teringat dekat Nabi, dia tengok ada susu di rumah dia, dia tengok timun ada, dia panggil Kaladah. Safwan ni panggil Kaladah, tolong Sa'ad, pergi hantar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'a'lal wadi. Bila dia pergi, Nabi tak ada rumah. Nabi doa ada di kawasan tanah tinggi, kawasan berwadi yang ada bukit-bukit. Nabi duduk di sana. Qal fadakhaltu alaih. Kalau dah turut pergi cari Nabi duduk datang mana. Pergi sampai nampak Nabi duduk ada di situ. Dia pun pergi. Terus dia pergi jumpa Nabi. Walam usallim walam asta'zin. Dia kata tengok Nabi tak duduklah rumah. Nabi duduk di kawasan bukit. Jadi, dia ingat tak payah bagi salam lah. Kok dah jumpa lagu tu aja. Dia pun terus pergi dekat Nabi. Dia kata, walam usallim. Saya tak bagi salam dekat Nabi. Walam asta'zin. Saya pun tak minta izin. Tengok Nabi duduk ada pakai terus pergi lagu tu aja. Bila dia buat lagu tu, dia pakai terkam pergi saja. Salam tak bagi. Apa pun tak ada. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, irja'. Hampir balik. Tuan-tuan, Nabi bukan sombong. Tapi Nabi nak ajak adab. Adab ni, nak ajak, nak bagi melekat, nak bagi ingat apa yang dia ajak ni, Nabi buat lagu tu. Nabi kata irja'. Nabi kata dekat dia hampir balik, faqul assalamualaikum. Nabi kata lain kali kalau mai, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Adkhul, lepas itu kata, bolehkah saya masuk jumpa? Adkhul, boleh tak boleh saya nak jumpa? Nabi ajak dekat Kaladah ni. Nabi ajak macam tu. Itu adab. Kita dengan kawan kita, buat kita pula tak jumpa dia banyak hari, pergi bagi penabuh dia belakang tu. Penabuh sampai nak tersebam dia ni. Boleh tengok. Ish, dia ni. Pergi mengaji dengar ceramah kata perangai lagu Arab Bedui. Marah. Pasal apa? Pasal Nabi pun tak suka orang yang tak ada adab macam ni. Ha? Nabi kata dekat dia, irja' faqul assalamualaikum. Nabi kata habis. Mai balik saat lagi bagi salam. Nabi kata. Adkhul, lepas itu kata bolehkah saya nak jumpa sah? Wa dzalika ba'da ma aslama Safwan. Kata Kaladah ni, ini cerita ni berlaku selepas daripada Safwan yang suruh aku hantar susu, hantar timun ni, selepas daripada Safwan baru masuk Islam. Dia kata benda ni jadi. Ada pi rumah orang juga disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Dia kata Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi, menjadi adab Nabi. Bila dia pergi rumah seseorang tu, dia tak akan berdiri cegat di depan pintu rumah. Nabi sendiri, bila dia pergi rumah orang, pintu rumah, dia tak akan berdiri dekat tengah-tengah pintu tu. Nabi tak akan buat macam tu. Walam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhih. Nabi tidak pernah berdiri, muka duk menghadap tengah-tengah pintu rumah. Nabi tak buat macam tu. Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Nabi kalau pergi rumah orang, ni pintu. Nabi akan duduk di bucu, di penjuru. Sama ada belah kanan pintu atau belah kiri pintu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi tak mau tengok benda yang tak patut tengok dalam rumah orang tu. Kalau kita pergi pintu, berdiri cegat depan pintu, kita overview habis dah tu. Apa dalam rumah tu. Nampak habis dah. Nabi sampai macam tu. Dia jaga aib orang. Dia jaga. Dia pergi duduk tepi pintu. Agak-agak dia tak nampak apa yang jadi dalam rumah. Keadaan dalam rumah. Nabi duduk sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri pintu. Nabi duduk belah tepi macam tu. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi kata, Assalamualaikum. Kalau tak ada jawab, Nabi ulang, Assalamualaikum. Wa dhalika anna dur lam yakun alaiha yawma idhin sutur. Pasal apa? Kata Abdullah bin Busr, pasal pada zaman itu, orang belum lagi pasang terai, pasang taber di dalam rumah. Setengah orang, setengah kawan-kawan kita kan, dia cukup jaga. Rumah dia tu daripada pintu masuk sikit, dia buat terai. Apa-apa family punya aktiviti, balik tu. Ruang salah al-istiqbal, orang Arab panggil, ruang tamu ni. Living room ni, salah al-istiqbal. Tempat terima tetamu ni, dia biar kosong ya. Maknanya in case kalau orang main terkejut, tempat tu anytime ready.
Lepas tu dia buat satu tirai, balik tirai tu dengan bantai masam, dengan tutur narita, dengan apa, semua ada dalam tu. Jadi benda ni kata Abdullah bin Busr, dia kata zaman tu tirai belum orang belum start pakai tirai lagi. So Nabi cukup jaga. Dia tak mau mata dia tertengok apa-apa benda yang menjadi aib kepada sesuatu keluarga. Lagi dahsyat di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Law anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi iznin." Kalau ada siapa-siapa piduk skodeng. Tanda tahu skodeng? Ini bahasa Ustaz Azhar Idrus. Bahasa Terengganu. Tapi diterima oleh satu Melaya terima perkataan skodeng ni. Apa maksud skodeng? Piduk mengendak. Nabi kata kalau ada siapa-siapa dia piduk mengendak rumah hang, mai duk skodeng, mai duk mengendap rumah hang, fa khazaftahu bihasa. Hang nampak dia duk endap, hang ambil batu hasa. Batu orang duk buat melontang jamrah tu, dia panggil hasa. Batu besar-besar, batu kerikil, besar-besar kacang poi. Hang ambil batu, hang punggai dia. Nabi kata, fa faqata ainah. Katalah dengan kerana hang punggai tu, cemeh biji mata dia sebelah. Tahu cemeh? Katalah hang ambil batu punggai tu, katalah batu tu pergi cemeh kena mata dia, cemeh sebelah. Katalah berlaku macam tu. Nabi kata, maka na'alaika min junah. Nabi kata hang tak berdosa. Hang tak berdosa. Ini dari segi apa tuan-tuan? Dari segi agamanya begitu. Dari segi undang-undang dunia, saya tak tahu. Ini mau masuk dalam kena seminggu ke apa ke. Walaupun dia main rumah kita. Tu duk baca alam Sarawak hari ni. Ni undang-undang dunia ni. Satu orang duduk di rumah dia. Satu pencuri main ceroboh masuk. Dia lawan. Mati pencuri yang ceroboh masuk rumah dia. Dia kena masuk jail. Islam pula kata apa? Islam kata bukan kata dia main nak mencuri. Main skodeng aja pun. Main skodeng. Hang ambil ketua batu punggai. Mata cemeh sebelah. Nabi kata hang tak salah. Pasal apa? Pasal hang duduk di dalam premis hang. Di dalam rumah persendirian hang. Dia ceroboh. Begitu sekali adab yang diajak oleh Allah, yang diajak oleh Nabi SAW kepada kita. Direngkahkan, dia kata apa? Bahkan anak-anak sekalipun tak boleh suka-suka hati masuk bilik mak ayah dia pada bila-bila masa. Dan mak bapak pun tidak boleh suka-suka hati masuk bilik anak perempuan dia pada bila-bila masa. Islam ni sampai macam tu. Walaupun anak kita duduklah rumah kita, itu rumah kita punya. Tapi kita tidak boleh suka-suka hati masuk bilik dia pada bila-bila masa. Islam mengiktiraf privasi dia tu. Dan anak-anak nak main bilik mak pak, dia pesan ada 3 waktu ketuk pintu. Kalau ada pintu, minta izin kepada mak ayah dulu. Apa dia? Sebelum subuh. Pasal apa? Macam-macam boleh jadi dalam bilik tu. Dengan gaya bebas dia. Dengan apa macam-macam ni. Sebelum subuh ni, cukup takut main cerita. Buka doa, astagfirullahalazim. Astagfirullah, ini semua tak mah. So sebelum subuh, dia kata kau nak masuk, ketuk pintu dulu. Minta izin. Adkhul, bolehkah saya masuk? Tuan ni pun bangkit, pakai. Tengok ayah pakai kain batik, mak pakai kain pelikat. Ni muat leceh. Islam jaga. Yang kedua, waktu tengah hari. Tengah hari rembang, buat pula macam kita lah ni. Tengah panas ni, lah ni. Musim panas. Cahaya matahari pun dia satu oren, satu macam. Hangat bahang. Tengah hari macam ni punya cuaca, cantik. Kita cabut baju pagoda, sidai table. Tengah hari. Jadi time macam tu, anak nak masuk bilik. Ketuk pintu dulu. Assalamualaikum ya. Masuk saya boleh tak? Dan dia nak buat apa pun dalam tu. Dan yang ketiga, dia kata lepas isyak. Pasal apa? Ini waktu nak tidur lah. Ini pun serupa macam sebelum subuh tadi. Anak-anak pun begitu sekali. Diajak adab supaya menjaga benda-benda macam ni supaya tidak terlihat adegan-adegan yang tak ingin dilihat.